Okey, ada nampak slide ni? Nampak Sir. Nampak. Nampak Sir, bukan chapter 5 ke Sir? chapter 5. Ni berapa? Chapter 6. Oh, sorry. Ini magnetic. Chapter 6. Sekejap. Okey Sir, okey. Okey. Ada? Chapter 5. Ada. Okey So chapter 5 ni adalah series and parallel circuit. Maksudnya combination. Combination lita siri dengan lita selari. Okey. So apabila kamu complete chapter ni, apa yang kamu perlu faham, apa yang kamu perlu ketahui. Yang pertama, identify series parallel relationship. Maksudnya dia punya hubungan lita siri dan selari. And then analyze loaded voltage divider. Voltage divider, ladder network dengan Wheatstone bridge. So itu apabila kamu belajar ataupun habis chapter ni, kamu dah boleh mengenal pastilah 4 item ni. Okey, macam mana kita nak identify lita combination siri dengan selari dan apakah hubungannya? Okay, it is important to able to identify how the components in a circuit are arranged in terms of their series and parallel relationship. Okay, figure 1.5a shows an example. Kamu tengok figure 1.5 ni, ni adalah lita yang simple lah. Okey, so dalam sini, ini dalam bentuk statement, ayat dia kan. Kalau dalam bentuk penerangan, kamu tengok sini, kamu tengok lita ni. Okey, macam ini. Untuk yang A ni, kamu ada 3 resistor, R1, R2, R3. Okey, so R2 dengan R3 ni adalah selari. So maksudnya bila kamu dapat dia punya rintangan R total, R1 dengan R2, R total dia, contoh kalau sini 1, sini 1, contoh bila kamu jumlahkan R total 2. So rintangan dekat sini akan jadi sesiri dengan R1. So R1 akan sesiri R total dekat sini. So kalau di sini 2 tadi, kalau sini 1 maksudnya 1 campur 2. Maksudnya kamu kena jadikan dia yang selari ni R total dahulu. Okey, untuk yang B ni pun sama lah. Maksudnya dia kamu dah
R1 is in series R2 and R3 yang selari tadi lah. Kamu dah kira benda ni dan dia akan jadi. Ini macam lab 3 kamu tu kan. Lab 3 kamu ada yang pecahan tu, yang first tu adalah siri and then dia selari dengan R2 campur R3. So macam itulah. Okey, untuk yang C ni, current dia akan pecah. I total akan pecah pada I2 and I3. So IT sama dengan I2 plus I3. So ini macam kamu punya lab 3 yang hari tu lah. Dia sama saja gambar aja dia, lebih kurang. And then kamu ada V source. Kamu punya supply lah. Supply dekat sini adalah battery, direct current. Okay, so ini dia punya explanation sama je. Okay, kalau yang lita 5.2 ni, yang tadi 5.1, yang 5.2 ni, kamu ada R2, R3, tambah lagi satu R4. So first step, langkah yang pertama kamu R2 dengan R3 ni kamu perlu cari dia punya R total. Maksudnya R2 dengan R3 ni adalah selari. So kamu cari R total. And then R4 campur R1 ni adalah siri. So kamu just pluskan saja. R1 plus R4 is in series with R2 parallel with R3. So kamu cari dia punya nilai. So ayat-ayat ni explanation dia macam itulah. Yang sebagaimana dalam figure ni. So bila kamu dah dapat situ, kalau yang ni ditambah lagi resistor kan. Yang untuk 5.3B ni. So ditambah resistor dekat R5. Dekat sini. So kamu ada 5 resistor. So dekat sini B ni explanation dia adalah R4 and R1 are in series. So R4 dengan R1 siri kamu campurkan. R2 and R5 siri. Maksudnya kamu campurkan dulu. Bila kamu campurkan dia, baru kamu selari dengan R3. Blue groups are in parallel. Maksudnya kamu campurkan R2 campur R5, dapat dia punya jumlah, baru kamu selarikan dengan R3. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh, sir. Boleh tuan. Boleh eh? Ni lita yang simple lah. Okey, untuk figure 5.4a, kamu tengok dia tambah lagi resistor. So kamu ada A dengan C ni adalah kamu punya bateri lah, source. So ditambah R6. R6. So dekat sini, macam mana kamu nak dapatkan jumlah R total? Basically, R4 and R1 adalah siri. So kamu campurkan value dia. And then bila dah dapat jumlah dia, kamu selarikan dengan R6. Baru kamu dapat R total dia. Yang ini macam tadi lah step dia. Kamu campurkan R2, R5. Okey. Lepas tu kamu selari dengan R3. So dekat sini kamu katakan dapat RB. Yang sini tadi katakan dapat RA. So bila kamu simplify, kamu ringkaskan litanya akan menjadi sini RA and then siri dengan RB. Itu dia punya maksud. Yang color-color ni lah.
So ayat dia samalah yang ni, penerangan tu, combination ke apa tu, dia ringkaskan dalam bentuk gambar aja. Sir, Ya, untuk yang saya cakap R4 plus dengan R1, lepas tu saya larikan ya. dengan R6 tu, maksud dia R4 tambah R1 tambah R4, lepas tu tambah dengan 1 per R6 untuk dapatkan nilai total dia. Okey. Untuk dapat nilai total sini, katakan R4 ni 1, R2 ni 1 kan. Kamu campurkan dulu. 1 campur 1 dah jadi 2 kan. Okey, dah dapat 2 sini, katakan yang atas ni 2 juga. So baru kamu buat 1 per RT sama dengan 1 per 2 campur dengan 1 per 2. Maksudnya kamu campurkan yang siri dulu, dah dapat jumlah dia, baru kamu selarikan dengan R6. Sama juga yang dekat not B ni. R2 dengan R5 kamu campurkan dulu nilai dia, dapat jumlah, baru selarikan dengan R3. Ini konsep macam kamu punya lab 3 tu. Yang ada potentiometer tu. R1, lepas tu R2 selari dengan R3. R3 tu adalah potentiometer. Boleh? Boleh dapat? Faham? Okay, sir. Okey? Okey, so kita teruskan lagi. Contoh. Ni ada contoh. Identify the series parallel relationship in figure 5.5. So kamu ada di sini R1, R2, R3 dengan R4. So basically ni simple je. Okey, dekat starting positive terminal, positif ni maksudnya kamu punya source ni, current akan flow masuk kepada R1. Okey. Lepas tu current ini akan pergi pada A point. Dekat node ni. Okey. Dekat node A ni dia akan pecah kepada 2. So dia pecah, katakan untuk ni I2, yang ni I3. Current tu pecah 2 lah kan. Okey, bila pecah 2 and then dekat node B, dia akan combine balik. Dia akan campur balik. Keluar balik jadi I total. So I total akan go through R4. And then dia akan pusing macam itulah currentnya. So dalam bentuk ayat dia explain macam gini lah. Okey, dekat sini R2 and R3 adalah selari. Selari Okey, di bentuk ayat dia macam gini. Okey, so current flow IT, lepas tu pecah dekat A, and then dekat B dia campur balik. So total current. Ini adalah hukum Kirchhoff, KCL current Kirchhoff law. Yang ayat-ayat tu just explanation lah. Dan kalau kamu faham ni punya daripada figure ni, kamu boleh terangkan. Okay, in summary, R1 and R4 are in series. Okay, kamu tengok sini. R1 dengan R4 ni adalah siri. So, R2 dengan R3 adalah selari. Okay, dia punya di situ. So, kamu akan dapat macam ni lah. R1 campur R2. Sini. R2 dengan R3 adalah selari, maksudnya kamu kena campurkan buat R total dulu, 1 per RT sama dengan 1 per R2 campur 1 per R3. Bila dah dapat tu baru dia selarikan. R1 campur R total sini, and then campur R4 dalam bentuk lita selari. Okey, contoh 5.2 kamu tengok sini. Identify the series parallel relationship figure 5.7. So kamu ada
R1, R2, R3, R4, R5. Wah, ini banyak ni. Dia punya explanation. Okay. In this case, the circuit schematic is redrawn in figure 5.8. Maksudnya kamu lukis balik. Kadang kamu tak clear kan benda ni macam ni. Sebab dekat sini ada note. Okay, so kamu lukis balik, redraw. So gambar dia akan jadi macam ini. Kamu redraw balik R1, R2, R3, R4, R5. Maksudnya R2 dengan R3 ni, R2, R3 adalah selari. Kamu tengok sini. R2, R3 selari and R4, R5 selari. R2 dengan R3 ni adalah selari. Okey, lepas tu yang R4 dengan R5 ni selari. Kamu ringkaskanlah sebab kamu ada line tengah-tengah ni kan, buat confuse line tengah-tengah ni. So maksudnya line tengah-tengah ni dia adalah satu node lain lah yang memisahkan antara R2 dengan R3 ni dan R4 dengan R5. So yang ni dalam bentuk ayat. So R1 campur R2 yang selari dengan R3 campur R4 yang selari dengan R5. Itu adalah R total dia. Okey, itu dia punya penerangan. Okey, example 5.3. Describe the series parallel combination between terminal A and D. So kamu ada terminal A and D. Kamu nak ringkaskan lita ni, nak terangkan dia punya combination. Okey, dekat ini ada node B dengan node C, kan? So between nodes B and C, there are two parallel path. Okey, maksudnya dekat sini ada dua lita yang selari, ada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah R4 dan yang atas tu adalah R2 and R3. So R2, R3 dengan R4 ni adalah selari satu, and then yang bawah ni R5 dengan R6. So R1 sama dengan R6. So kamu ada R5 campur R4 dekat sini. R6 ni selari dengan kurungan R5 campur R4. Lepas tu selari R5, R4 ni selari dengan R2 campur R3. Faham tak ni? Persamaan ni. Okey, maksudnya kamu settlekan ni R2 dengan R3 ni, kan? Kamu campurkan, kamu dapat satu nilai. Lepas tu yang ini katakan RB. R2 dengan R3 ni kamu dah dapat nilai di RB. So RB dengan 4 ni adalah selari. Sebab itu sini R2 campur R3 selari dengan R4. Bila dia ada selari, dia akan jadi siri dengan R5. Maksudnya bila kamu dah ringkaskan ni, line dia akan jadi B ni masuk ke C and then masuk ke 5. So yang B ni, katakan RB ni kamu dah selari ni, kamu dah ringkaskan dapat RB, dia akan siri dengan R5 and then selari dengan R6. So kamu
akan dapat persamaan dia macam ni. Ada tak faham ni? Persamaan macam mana dapat ni? Boleh? Boleh, sir. Boleh Sir, yang R6 tu, Ha. dia selari dengan apa sir? Yang atas tadi, atas. R6 ni kan. Okay. First kamu kena settlekan dulu R2 dengan R4 ni. R2 dengan R3 ni kamu kena campurkan sebab di siri kan. Lepas tu selari kan? Lepas tu Dengan- selarikan dengan R4. Ya. Okey, katakan kamu dapat kamu namakan RB lah. So, litan ni akan jadi daripada B sini dia akan jadi RB sini, terus ke C and then campur dengan 5. So, dia dah jadi siri dengan 5. So, RB ni dengan R5 dah jadi siri, betul? So, kamu campurkan. Bila kamu campurkan, RB campur R5 tetapi dia selari dengan R6 sebab dia ada not dekat ni. So dekat sini tadi kamu dapat yang ni. Katakan R4 selari R3 ni campur R2 ni ada RB. So R5 campur RB selari dengan R6. Lepas tu kamu campur R1 lah sebab R1 tu pun dia dalam bentuk siri. So bila kamu ringkaskan dia akan dapat jadi macam inilah dia punya explanation. Okey, contoh Sir, ya. kiranya R6 tu selari lah kan? Dia punya litar dia. R6 selari dengan yang ini, yang bila kamu dah campurkan dengan ni. Belah-belah semua ni. kanan ni. Yang kamu dah settlekan R2, R3, R4, R5 ni dah dapat satu nilai kan? Dia selari dengan R6. So katakan kamu dah dapat, katakan R2, R3, R4 ni kamu dah dapat RC. So RC selari dengan R6, kamu settlekan dulu and then baru kamu campur R1. Okey, boleh? Boleh kecap? Boleh, sir. Boleh Boleh. R5 bukan paralel dengan R6 ke? Tuan? Ha? R5 bukan paralel dengan R6. Tak, bila kamu settlekan sini dulu, R2, R3, R4 ni dah settle, lepas tu kamu campur dengan R5. Kamu settlekan dulu and then baru kamu selarikan dengan R6. Oh, so kiranya R1 tu je lah yang selari, yang sesiri sir. Yang lain semua selari R1 ni sebab dia independent. Dia tak ada not. Yang lain tu ada not kan. B ni, C ni, lepas tu dekat 6 ni pun ada not. Not tu maksudnya dia akan jadi selari lah. Bila ada not dia akan jadi selari. Okey, so sekarang kalau kamu ada 3 resistor kan. Contoh 5.4 ni, kamu ada 3 resistor. So kamu ada node A sini and node B dengan node C. So macam mana kamu nak kira dia punya nilai resistor tu? Macam mana bentuk dia? Selari kat mana, siri kat mana? Okey, dekat sini kamu tengok. From A to B, maksudnya daripada A ke B. So R1 ni akan selari with R1 is parallel with the series combination of R2 and R3. Okey, bila dengan A dekat B ni, kamu nak cari dia punya resistor dia, R2 dengan R3 ni akan jadi siri. Kan? R2, R3 ni akan jadi siri. And then dia akan selari dengan R1. Sebab itu kamu dapat dia punya
expression R1 selari dengan R2 campur R3. Seolah-olah dekat C ni tak ada. Dekat node C tu kamu ni tak ada node tu lah. So lita dia jadi R2 terus R3 and then dia selari dengan R1. So ni simple dia punya tu. Oh, so kiranya R2 dengan R3 tu sesiri lah kan? Ya, dia siri. Tapi dia ada note. Node tu kamu abaikan sebab dia dah ada ni. Sebab kamu consider node B dengan A dengan B. Dia punya tu. Kamu kena tengok dia punya node A dengan B. C ni dia tak ada. Kamu abaikan C tu. Okey, kalau A ke C, kamu tengok daripada A ke C, so R3 ni, R3 akan jadi siri, akan selari dengan R1 campur dengan R2. So B tu kamu macam tak ada lah. Dia akan jalan lita tu R1 masuk R2 and then pergi C. So untuk R3 akan selari dengan R1 plus R2. Okey, kalau C pun sama juga method dia. Kalau C, B ke C, so R2 akan selari dengan R1 plus R3. Tu dia punya maksud. So boleh ulang balik tak? Okey, sekarang kamu ada 3 kan? 3 ni resistor yang disusun macam ini. Ini sebab kamu belum masuklah pada bridge, Wheatstone bridge kan. Wheatstone bridge dia akan jadi bentuk macam ini nanti dalam yang seterusnya nantilah. Dalam bahagian 5.6 lita dia akan jadi macam ini. Okey, katakan untuk A ke B. Point A ke B. So AB ni R1. Okey. Lepas tu dia ada node ni kan. A dengan B ni ada node. Tetapi dekat C ni kamu consider dia tak ada node. So R2 plus R3 ni adalah siri. So bila dia siri, dia akan bila ada node dekat sini, dia akan plus. Kamu dah pluskan tu dia akan jadi selari dengan R1. Okey, untuk A ke C, daripada point A ke C, R2 akan siri dengan R1. Maksudnya R2 plus R1 and then selari dengan R3. Sebab itu kamu dapat sini R3 selari dengan R1 plus R2. Okey, untuk point B ke C, R2 akan selari dengan R1 plus R3. Itu dia punya maksud lah. Okey, boleh? Ada lagi tak faham? Boleh Boleh sir. Okey, so kita continue. Okey, analisis. Macam mana kita nak analisis? Buat pengiraan dalam lita yang ada combination ni. Lita siri and parallel. Macam mana kita nak calculation? Basically lita siri memang simple kan. Siri dia tak banyak cerita ataupun lita selari pun senang. Tetapi kalau combination ni dia ada kompleks sikit. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, total resistance. To find total resistance, RT of series parallel combination, simplify, define the series and parallel sheet, then perform the calculation. Okay, kamu tengok contoh ni. Ni contoh yang macam yang atas tadi lah.
Yang sebelum-sebelum ni dia punya gambar senang kan. Okey, so kamu determine RT. Maksudnya kamu nak cari R total. Dalam data ni kamu nak cari dia punya R total. Okey, so first kamu mesti settlekan yang selari dahulu. Untuk data ni selari dahulu. So dekat sini kamu tengok R2 selari dengan R3. Kan? Calculate parallel resistance R2 and R3. Since R2 and R3 are equal value, maksudnya nilai yang sama, so kamu guna formula yang hari tu, R2 selari R3, R bagi dengan N. Kalau kamu ingatlah formula ni yang sebelum dulu kan, kalau nilai dia sama. Kalau kamu tak ingat formula ni, just kamu R total, R1 per R3 sama dengan 1 per R2 campur 1 per R3. Yang itu lagi simple loh, tapi kamu kena buat step lah. Kalau yang ini, kalau kamu ingat formula ni, just kamu terus bagi. 100 bagi 2 dapat 50. Basically, sama lah jawapan dia. Okay, so dia selari. So dia dekat sini R2, R3 kamu dah selesaikan. So nilai dekat sini R total dia adalah 50 ohm. Okay, so sekarang katakan current flow pada A lalu R1 and then dia masuk sini lalu 50 ohm tu. Sebab kamu dah simplify R2 and R3. So lita dia dah jadi lita siri. So bila jadi lita siri, total dia akan jadi 10 ohm R1 plus yang kamu dah selesaikan R2 dengan R3 ni 50. So kamu dapat 60 ohm. Ini jadi kamu R2, R3 selari, kamu selesaikan dapat 50 ohm. So R1 dengan 50 ohm tu adalah siri, just campurkan dia punya nilai. So kamu dapat 60 ohm lah. R total kamu. Okey, contoh 5.6. Find the total resistance between positive negative terminal of battery figure 5.12. Maksudnya kamu still nak jadi R total. Ni dia kompleks sikit. So banyak dia punya cabang ni. Okay, so the upper branch, kamu tengok upper, R2 is in series R3. So kamu settlekan mana yang senang dulu. R2 dengan R3 ni sirian. So kamu just campurkan dulu. Okay, lepas tu dia cakap, in the lower branch, R4 and R5 are parallel with each other. So kamu just selesaikan dia punya tu. R4, R5 ni. R4, R5. Dia selari kan. R4, R5 selari. So kamu selesaikan. Yang atas tadi kamu dah campur. Yang ni selari kamu settlekan. And then kamu dah dapat ni. 24.8 ohm ni. Also the lower branch parallel combination R4, R5 in series with R6. Okay, so sekarang dekat sini tadi kamu dah dapat R total dia kan. R4, R5 selari. So kamu dapat nilai dia. Nilai dia adalah siri dengan R6. Benda tu dah jadi siri. So kamu just campurkan tadi dia punya nilai. Nilai R4, R5 ni yang selari, kamu dapat nilai dia, campurkan dengan R6. So kamu dapat satu nilai yang sini, yang atas ni satu nilai juga. So atas nilai dia R2 campur R3 ni kamu campurkan, and then selari dengan R bawah, dia punya value. So kamu settlekan dulu. Ni dia cakap tadi R4 selari dengan R5 campur R6. So kamu settlekan.
So 24.8 ohm ni campur 75. Ni kamu settlekan tadi kan. 75 and then sini kamu dapat nilai dia, campurkan. So sini dapat lagi satu nilai. And then selari dengan yang atas. So kamu dah dapat ni 998 ni selari pula dengan yang atas. Kamu just 1/RT sama dengan 1/94 campur 1/99.8. Dan kamu selesaikan. Selesaikan ni. So kamu dapat 48.4 ohm. And then last kali R total dia R1 campur dengan RB ni. So kamu dah ringkaskan lita ni. R23 ni selari dengan yang bawah ni, kamu settlekan dapat satu value. So kamu campur dengan R1. So yang AB ni kamu dah dapat satu R total yang siri dengan R1. So just kamu campurkan. Okey. Ada faham? Faham, sir. Boleh? Faham. Setakat ni boleh. Boleh. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, total current pula. Current ni bila kamu dah dapat R total tu, kamu dah dapat, just kamu bagikan sajalah. Total current IT, I total dengan V source ataupun kamu punya supply tu bagi dengan R total yang kamu dah kira. So dapat dia punya jawapan lah. Okey, contoh tadi kamu katakan supply kamu source V source 30 volt. R total tadi yang kamu dah kira dekat atas tadi kan. Jadi 148 tu. So kamu punya current akan dapat 30 bagi 148.4 ohm 202 miliampere. Itu bergantunglah kalau kamu nak convert miliampere ke ataupun kalau kamu just 30 bagi 148.4 ni kamu katakan dapat 0. berapa, itu tulis ampere. So pastikan kamu punya unit tu samalah. Jangan keliru mili dengan ampere, kilo dengan ohm, kilo ohm, milivolt dengan volt. Okey, so sekarang itu untuk lita yang I total. Sekarang kalau branch current, maksudnya I total tu akan pecah pada branch, cabang-cabang lain. Sebab itu katakan I total sama dengan I1 campur I2. Hukum Kirchhoff lah. So we can find the current in any branch of series parallel circuit. In some cases, it may take repeated application of the formula to find given current. Okey, contoh dekat bawah ni, kamu tengok kalau current I total tu berpecah pada branch. Okey, contoh dekat sini lah. So kamu pada ada I total sini, and then dekat A ni dia berpecah, ada branch, ada cabang dekat sini. I itu akan pecah pada masuk I2, R2, and then I2 pun masuk pada R3. So macam mana nak calculate dia punya current? Macam mana nak calculate I2 dengan I3 ni? So kamu tengok sini solution dia. First, identify the series parallel relationship. Maksudnya kamu mana yang siri ni, mana yang selari, kamu settlekan dulu. Untuk mencari total current to find IT, we must know R total. So kamu tak ada IT ni, kamu tak tahu nilai dia. Dibagi resistor dengan voltage dia. So macam mana nak dapatkan I total? So R2 dengan R3 ni adalah selari. So kamu settlekan dia. R2, R3 plus R2 plus R3. Ini untuk lita yang selari lah.
R2, R3 ni selarian. So kamu settlekan jumlah dia, dia akan siri dengan R1. Sebab itu dekat sini dia terus tulis lah. R1 campur R2, R3 bagi R2 plus R3. So ini dia terus settlekan, masukkan value, kamu dapat 2.32 kilo ohm R total. So I total V source bagi dengan RT. So 22 volt. Kamu punya source ni 22. R total kamu adalah dapat dia kamu kira tadi 2.32. So kamu bagikan 22 bagi 2.32 dapat 9.48 miliampere. Okey, ini senang kan? Okey, so kamu dah cari R total, kamu dah dapat I total. So macam mana kamu nak cari I2 dengan I3? So kamu gunakan current divider. Current divider tu I2. Current divider kamu nak cari I2 yang lalu R2 ni kan. Ikut formula current divider, I2 sama dengan R3 bagi dengan R2 campur R3 darab dengan I total. Itu formula current divider. Kamu kena ingat tu. Current divider. So dekat situ kamu dapat nilai dia. R3 R2 campur R3, kamu masukkan nilai value dapat 5.69 miliampere. So hukum Kirchhoff, KCL I total sama dengan I2 campur I3. So I3 kamu just tolakkan I total, I2 ni pindah ke belah kiri, tolak. So 3.79 miliampere. So I2 5.69, yang sini 3 point lebih tadi. So dia current pecah pada I2 R3. So itu dia punya method nak selesaikan. Macam mana nak dapatkan I2 dengan I3. Ini pun lagi contoh 5.8 ni. Okey, so kamu nak cari current yang melalui R4. R4 ini. Kan, macam mana kamu nak tahu current dia? So kamu ada 50 volt, kamu punya supply, I1 kamu tak tahu, I2 tak tahu, I3 pun tak tahu, I4. Kamu ada supply dengan resistor je. So current ni semua kamu tak tahu. Macam mana nak kira I4? Okay, so first kamu kena selesaikan dia punya dapatkan R total dulu. R total, carikan R total. Okey. Sekarang R3 dengan R4 ni adalah selarian. Okey, bila kamu dah dapat R selari dia, and then dia siri dengan R2, kamu kena campurkan. Okey, bila kamu dah dapat nilai dia, nilai yang ini akan selari dengan R1. So kamu settlekan tu, and then barulah kamu dapat I total. Ni ayat dia kan, dia explain macam-macam gitulah. Ni tengok dia punya tu. R2 campur R3 dengan R4. R3 dengan R4 ni adalah selari. Ni R2
campur R3 dengan R4 ni yang selari. So kamu dapat dia punya tu R3 R4, R3 R4 ni yang selari tu kamu just campurkan dapat 538 ohm. 538 ohm. Okey, so sekarang I2 maksudnya dekat sini ada 538 ohm kan. 538 ohm R2 ni campur R3 dan yang selari dengan R4 dapat 538. Okey, sekarang kamu gunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Maksudnya kamu punya litar siri, kamu punya source VS ni katakan tadi 50 sama dengan A dengan sini voltage dia sama dengan voltage yang merentasi R2 dengan R3 R4 ni sama. So kamu masukkan dia punya dalam nilai tu I2 sama dengan VS R2 ni campur yang selari ni masukkan nilai 538 kamu dapat 93 miliampere. So I2 kamu dah tahu. I2 9 ampere tadi, 9 berapa? 9 93 ampere kan, miliampere. So sekarang kamu nak cari I4. Current dekat I4 ni. So ikut formula current divider tadi. I4 sama dengan R3 bahagi dengan R3 campur R4 darab I2. So kamu dapat R4 yang ada current lalu situ. So I4 dengan R3, R3 campur R4 darab I2, kamu dapat 34.5 miliampere. Okey. Boleh? Sir, Ya. sir. Ada soalan? Yang ni kan, yang Ya. sir untuk yang current divider ni, bukan kalau kita nak cari macam current dekat nombor 4 kan, current dekat I4 kan, bukan kita kena pakai resistor 4 ke? Dia opposite dia. Oh, Kamu opposite ingat dia. formula dia. Jangan terbalik Kalau kamu nak I4, kamu guna R3 dekat atas, lepas tu total dia campuran. Kalau nak current I3, kamu guna R4 ni atas, bagi dengan R3 campur R4. Jangan terbalik formula tu. Ini memang formula dia. Formula current divider, formula voltage divider. So kena ingat lah tu. Okey, so kamu dah tahu current, macam mana nak measure, macam mana nak calculate. Sekarang voltage pula. Okey, voltage gunakan KVL, voltage law. Okey, sekarang contoh dekat bawah ni. 5.9. Soalan dia apa? Determine the voltage drop node A. Okey, sekarang kamu nak tahu voltage dekat node A ni. To ground in figure 5.16. Then find the voltage V1 across R1. So sekarang kamu nak tahu voltage dekat A ni berapa? Voltage drop dekat node A. Okey, sekarang tengok solution dia. Note that R2 and R3 are parallel since they are equal in value. So RA sama dengan 560 bagi 2. Sebab nilainya sama kan. Kamu just bagi 2. Kalau kamu nak buat 1 per RT sama dengan 1 per
R2 campur 1 per R3 pun boleh, tak ada masalah. So kamu dapat dia punya nilai, yang ni just kamu bagi 2 tadi kan. Okey, so R total kamu just campurkan R1 plus RA 150 campur 280. So kamu dapat 430 nilai resistor. Bila kamu ada 80 voltage and then kamu ada R total, so kamu akan ada dapat current. Dapat current lah. Ataupun dekat sini dia gunakan voltage divider formula. Di mana VA maksudnya voltan dekat A ni adalah RA bagi dengan R total darab dengan VS. Okey? Maksudnya dekat A ni dia punya total voltage adalah RA, resistor dia, bagi dengan R total darab dengan VS. So kamu masukkan dia punya nilai, value. RA kamu tadi dah dapat 280, 430 darab 80. So kamu dapat 52.1 volt. So voltage dekat sini adalah 52.1 volt. Dekat sini. Okey, ada persoalan? Voltage divider. So, untuk kamu dah tahu, so V1, kamu nak tahu V1 tadi, kamu dah dapat VA. V1 dekat R1 ni kan. So, just kamu tolakkan dia punya nilai. Hukum voltage law, KVL. So, VS sama dengan V1 plus VA. Sir, kiranya VA tu Ada? Kiranya voltan VA tu bermaksud untuk kedua-dua resistor lah, yang untuk selari punya. Ya betul. Oh. Untuk kedua-dua resistor tu dia akan masuk situ. Voltage dekat node A ni. So kamu kena gabungkan dulu. R2 dengan R3 ni gabungkan dulu. Sebab node A ni adalah sini dengan ground kan. So dia merangkumi juga voltage dekat sini. Dia punya tu. Okey, so kamu settlekan tu. Kamu akan dapat 279. So V1 adalah VS, kamu punya source tolak VA tadi dekat node tu. 80 tolak 52.1 dapat 27.9 volt. So itu adalah metod macam mana nak kira current dengan voltage. Okey, ada soalan? Tak ada, kita teruskan lagi. Contoh yang seterusnya. Okey, contoh 5.10. Determine the voltage drop across each resistor in circuit in figure 5.18. Okey, sekarang kamu nak tahu setiap resistor, soalan dia. Setiap resistor, berapa voltage dia? R1 ni berapa volt? R2 ni berapa? R3 berapa? R4 berapa? R5 berapa? Okey, macam mana dia punya solution? The source voltage is not given. So VS ni kamu tak ada. Yang tadi ada VS kan? Ada VS, ada resistor. So just kamu cari dia punya current. Sekarang dia bagi current pula. And then dia bagi resistor. Source tak ada. So first kamu kena settlekan kamu punya lita-lita ni. Mana yang selari kamu selesaikan supaya lita yang macam ini kamu simplekan jadi satu lita yang siri. Lita siri.
Okay, so the same voltage, the current through R1 is, okay, ini kan current, betul? Kamu ada IT. So dekat R1 dengan R2 ni, kamu boleh gunakan current divider. Kamu boleh gunakan current divider untuk mencari dia punya current, and then kamu boleh dapat dia punya voltage. Okay, so untuk R1, current divider dia akan jadi I R1 sama dengan R2 bagi dengan R1 plus R2 darab dengan IT. Okey, kamu tengok I1 kan, R2 R1 plus R2 IT kamu dapat selesaikan, dapat 688 microampere. So I1 kamu dah dapat. So V1 sama dengan I1 R1 688 microampere darab 1 kilo ohm resistor tu, so dapat 688. So kamu dah dapat V1 ni. Kamu dah dapat dia punya Ulang balik nilai. yang ulang balik saya lepas daripada dapat semua resistor ni. Okey, ini kan. So sekarang kamu dah ada sini, kamu ada I total dekat sini, dekat node ni. Sekarang kamu nak cari voltage V1, V dekat R2, V dekat R3, V dekat R4, V dekat R5. Dia punya soalan. Okey, bila ada current I total, so dekat sini kamu boleh gunakan current divider untuk mencari current yang melalui R1. Okey. So current divider ni kamu tengok dia punya formula untuk yang melalui R1 ni. Kamu tengok dia punya formula I1 sama dengan R2, current divider punya formula bagi dengan R1 plus R2 darab I total. So kamu dapat 2.2, masukkan nilai dia, bagi 3.2 darab I total kamu 1 mili. So dapat 688 microampere. So I1 dekat sini kamu dapat 688. I1 current dia sudah dapat 688. Sini I1 688. So untuk voltage V sama dengan R1 darab I1. So 1 kilo ohm darab 688 mikro. Kamu dapat 688 milivolt. Dapat 688 milivolt. Okey, sebab dia litas siri, litas selari. So V2 sama dengan V1. Sebab dia litas siri kan. So voltage dekat sini, dekat R1 ni sama dengan voltage dekat R2, litas siri. Ini hukum KVL, litas selari. So kamu dah dapat V2 pun dah dapat, V1 pun dah dapat, okey. So V3 dengan V4, V5, macam mana nak cari dia? The series combination of R4 and R5 form the branch resistance. Apply the current divider formula to determine the true R3. Okey, so sekarang ni R4 dengan 5 ni just kamu campurkan je lah. Sebab dia siri kan. So bila siri dia akan jadi macam ni lah. R3 selari dengan 1.5, 5.60 kamu campurkan nilai dia. Dia akan jadi selari. So dekat sini pun kamu gunakan current divider. So daripada atas ni, IT ni masuk and then dia keluar balik jadi IT. Dia tak loss current tu. So sini pun satu juga sebab dia pecah dua. Tapi bila dia keluar tu dia campur balik. So jadikan 1 miliampere juga current dia. So gunakan current divider formula, I3 sama dengan R4 campur 5. Maksudnya dekat sini I3
I3 ni kan. R4 campur R5 bertentangan dia bahagi dengan R3 campur R4 campur R5. So kamu masukkan dia nilai dia, I total tadi 1 sama juga milliampere. So kamu dapat 346 microampere untuk I3. Okey, untuk I4 sama dengan I5. Okey, I4 ni. Ya kan, I4 dengan I5 ni sama. So I total masuk tolak dengan I3, kamu dapat lebih dia sini, I4. So kamu dapat nilai dia. Dapat nilai I4 1 milliamp I total tolak I3 kamu kira atas tadi. And then dapat 654 microampere. So bila kamu dah ada current, just kamu V4 dengan I4 R4 masukkan nilai 654 kali 1.5 dapat 981 milivolt. Untuk V5 I5 R5 and then kamu selesaikan, dapatlah dia punya nilai. Okey? Ada pertanyaan? Ada tak faham? Halo? Ayah? Tak ada soalan sir. Tak ada soalan, faham Faham. Faham tu. Boleh faham, sir. Okey, boleh faham, bagus. Sir. Ya. Macam mana nak tahu apa? Simbol untuk last jawapan tu sama ada millivolt ke pakai volt je. Unit SI Okey, itu tak kisah. Kamu punya jawapan tu tak kisah mili ke apa ke kan. Tapi yang penting nilai tu betul lah. Okey. Kan, mili. Kalau kamu nak buat volt pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau volt ni berapa? 0.366 lah kalau volt. Yang ni sebab mili nak jadikan volt kena bagi 1000 kan. Kalau kamu 366 milivolt betul. Ataupun 0.366 volt. Betul juga jawapan dia. Sebab Sir. dekat sini kamu micro. Ya. Ya, ada apa? Saya nak tanya kalau jawapan dalam perpuluhan nak kena ambil berapa tempat perpuluhan? Perpuluhan basically kalau yang ini biasa dalam 2 lah. 2 ataupun dia punya bergantung. Kamu punya itu. Apa figure kamu tu berapa nilai dia? Berapa? Contoh 0.001 kan. Itu biasa 2 lah kalau kamu ambil. Kamu punya nilai macam ni 1.5 kan. Maksudnya ada 0.5. So kalau ada titik perpuluhan tu dekat belakang tu kamu kena ambil perpuluhan 2 ke perpuluhan 3 sebagainya. Kalau 1.503. So belakang tu mungkin ada 3 nilai. Bergantung dia punya tu. Okay, thank you sir. So bergantung pada figure dia tu. Apa angka berhenti kamu punya tu, titik perpuluhan tu. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada sir. Tak ada sir. Okey. Okey, kalau tak ada so minggu depan kamu punya test 1. Tarikh saya tak tahu lagi lah. Sebab penyelaras belum bagi tarikh lagi. Soalan pun belum anu. So basically dia mungkin sampai chapter Lita Siri. Lita Siri mungkin chapter 3 kot soalan dia. Soalan senang-senang je. Bukan susah, semua ada dalam nota. So kalau kamu study, insyaAllah lah. Tak ada masalah. Subjektif ke objektif? Biasalah kira-kira.
Okey sir. Kira lepas tu ada explain sikit ke apa makna ni ke apa makna tu. Itulah terangkan. So, electrical measurement pun ada fakta. Soalan fakta ke semua kira-kira? Electrical measurement, soalan macam kuis-kuis hari tu yang saya bagi tu. Lepas tu ohmmeter macam contoh dekat nota tu. Cari dia punya tu kan, R1, R2, R3, R-shunt lah apa benda tu. Sama je. Voltmeter voltmeter answer. Kan? Tak masuk lagi Ada sampai voltmeter voltmeter kan? lah. Ohmmeter tak keluar. Ohmmeter tak masuk kan? Ammeter ke voltmeter tapi soalan dia macam gitulah. Okey. Voltmeter tak masuk. Apa yang tak masuk sir? Kamu sampai untuk measurement sampai voltmeter saja. Okey. Besok 10.30. So soalan akan saya upload dekat Outer. Kira-kira yang Outer, answer semua. kira-kira lah. Okay. Outer lepas tu dalam masa 2 jam. Mesti upload file jawapan kamu. Sebab dekat Outer tu ada tulisan pukul berapa kamu upload. So kamu tengok dekat situ. Okay, thank you Okey. sir. Thank you sir. Okey. Apa lagi? Tak ada. Sir. Okey. Ya. Sir. Dalam masa 2 jam tu kita kena upload ke lepas 2 jam tu baru kita upload? Dalam masa 2 jam tu Dia lah. bagi masa tak? Ha? Tak bagi masa lah. Tak bagi masa lah. Lepas 2 jam tu bagi masa 5 minit untuk upload. Tak ada macam tu lah. 2 jam soalan tu kalau tu 1 jam dah siap. Soalan. Oh. Dan tak kalau yang terror tu rasa setengah jam dah siap. Kalau yang faham tu. Setengah jam siap, upload lepas tu dia pergi tidur. Kan? Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada soalan, saya bagi link untuk attendance untuk hari ini. And then kita tutup masjid kuliah kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.